السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزاريات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, insyaallah kita sambung pagi ini 174 ya. Yang keempat, solat malam, yaitu solat sunat setelah bangun tidur di malam hari. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, di antara hadis yang pernah saya kemukakan ialah bahawasanya kata Nabi, man ahabbad dunya adarra bi akhiratih. Sesiapa di kalangan manusia yang terlalu suka ataupun cintakan dunia, maka akan cederalah akhiratnya. Wa man ahabba akhiratihi adarra bidunyahu. Sesiapa yang banyak tumpukan kerja-kerja akhirat, maka cacatlah kehidupan dunianya. Lalu kata Nabi, fa'athiru ma yabqa ala ma yufna. Nabi dia suruh kita pilih, kalau tumpu dunia mungkin akan terjejas akhirat, kalau tumpu akhirat terjejas akan dunia, maka Nabi suruh kita pilih, tumpukanlah akhirat, walaupun ada ketikanya dunia ini akan terjejas dalam kehidupan kita. Okey. Maka di antara ciri-ciri manusia yang sukakan ataupun yang inginkan kebahagiaan kehidupan akhirat, iaitulah ada hubung kait dia dengan apa yang kita bincang pada pagi ini, iaitulah solat malam ataupun qiyamul lail ataupun solat tahajud. Okey. Nah, bahawasanya hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan siang dan malam, siang untuk bekerja, malam untuk berehat. Tetapi dalam kerehatan tersebut Allah tidak mewajibkan, tetapi Allah memberi ganjaran yang lebih. Allah memberi kemuliaan yang lebih kepada orang-orang yang bangun di sepertiga malam. Di antara ciri-ciri orang-orang yang akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawasanya setiap malam jauh lambungnya daripada tempat tidurnya.
Di antara yang digambarkan oleh Allah, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ini di antara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, selalu dibaca oleh imam ketika pagi Jumaat. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Jauh lambung mereka daripada tempat tidur mereka. Maksudnya ialah bangun di sepertiga malam. Okey. Yang kelima, bertadarruk, yakni bersujud untuk mendekatkan diri kepada Allah di akhir malam menjelang subuh. Kerana waktu ini pasti akan memancarkan ketenangan dan merupakan saat diturunkan rahmat kepada hambanya. Nah, okey. Kita boleh rujuk di dalam surah Az-Zariyat, iaitulah surah yang ke-51 ayat yang ke-18, yang mana Allah kata kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Nah, yakni kata Allah, kanu, mereka orang-orang yang, ataupun ciri-ciri penghuni syurga itu ialah kanu qalilan minal laili ma yahja'un, adalah mereka di waktu malam sedikit tidur. Jadi kita tak mengatakan bahawa orang-orang yang banyak tidur tu tak masuk syurga, bukan. Tapi Allah bagi tahu kita satu alamat, satu tanda-tanda, kalau kita berada pada posisi ini, insya-Allah cerahlah diri kita untuk sebahagian daripada syurga Allah. Apa dia kata Allah? Nah, yakni qalilan minal laili ma yahja'un. Kalau malam tidur tak banyak. Katalah kita tidur, waktu tidur yang diperuntukkan, katalah. Nah, kalau orang-orang yang dia ada niat untuk bangun tahajud, insya-Allah dia akan tidur awal. Pukul 10 dia tidur lah. Ini di antara ciri-ciri dia lah. Tidur pukul 10. Yang kedua, dia tak isi perut dengan kenyang. Kalau isi perut dengan kenyang, tidur pukul 12, pukul 1, ruyub-ruyub jawabnya. Kan? Mungkin ada, saya boleh ustaz. Mungkin boleh, saya tak kata tak boleh. Tapi mengikut adatnya, di antara ciri-ciri ataupun kita senang, rajin, ringan untuk bangun solat tahajud, tidur awal. Yang kedua, jangan isi perut terlalu kenyang. Kan? Mungkin kita minum susu segelas, kan, sama ada buah ataupun capati keping ke, kan. InsyaAllah kita senang bangun pukul 2, pukul 3, ataupun mungkin kita bangun pukul 4. Kita bangun pukul 4 tu, masuk bilik air tu, tengok gosok gigi lah apa semua tu, kan, mungkin dah 4.30. Eloklah 4.30 tu dengan solat tahajudnya, dengan solat hajatnya, dengan solat tutup dengan witirnya. InsyaAllah 45 minit, 50 minit habis. Berapa dah? Dah mungkin pukul 5 syukur 5.20. Lepas tu pegang tasbih. Apa dia? Yakni ayat berikutnya Allah kata wabil asharihum yastaghfirun. Tu sahur dah tu. 5.20 tu kira waktu sahur tu. Selalu kita makan pukul 5. Maka ciri-ciri yang kedua, orang-orang yang masuk syurga itu atau penghuni syurga itu, kata Allah wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itu mereka banyak istighfar. Kita pegang tasbih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan? Lepas tu ada masa tambah lagi apa dia? Puji Allah. Kan?
Pasal apa? Pasal memuji Allah itu di antara yang Nabi sebut afdalul zikri la ilaha illallah. Kan? Mungkin kita boleh dapat, tengok masalah. Kalau awal sikit mungkin boleh dapat 500. Kalau tidak mungkin dalam 200. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tengok ada masa lagi. Baca salawat pula. Mungkin kita dapat 100. Allah, banyaklah tuan-tuan salawat ni terpulanglah. Yang ringan, paling ringan Allahumma sholli ala Muhammad. Panjang sikit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terpulang pada kita. Salawat banyak, betul-betul salawat. Okey. Ini di antara apa nama ni yang kita boleh jadikan diri kita di antara yang boleh menjadikan diri kita menjadi penghuni syurga. InsyaAllah boleh. Kalau kita masa muda-muda dulu 30-an, 35, 40 mungkin berat lagi, takkan 70, 80. Sebab itu di antara kurnia dan juga kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang lepas dia umur pencin. Kan? Dulu 55 kan? Sekarang 60. Saya buat 55 lah. Maknanya kita ni kalau dah 55, kurangkanlah untuk kaut dunia. Zaman kecemerlangan kita selalunya 40-45. Sebab itu tuan-tuan lah, kita perhati bukan pasti, tapi kebiasaan. Kalau orang dia dah umur 40, kahwin tak ada anak lagi, alamat lah tu. Bukan langsung tak ada anak tak. Kalau kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam ketika umur berapa dia? 80 lebih kan, dapat anak. Itu Nabi kan. Yang kedua kita tengok kalau ada orang 40 tahun bujang lagi, alamat lah tu, membujang lah tu. Kita tengok orang umur 40 tak dapat kerja lagi, terutama kaki tangan awam, memang tak ada kan. Kaki tangan awam ni kalau kerajaan ni last apa Haji? 35 40 last lah tu kan. Ini 41 tak dapat kerja lagi, alamat lah tu. Okay. Lepas tu 40 tahun tak sembahyang lagi, alamat lah tu. 40 tahun tak sembahyang lagi, 40 tahun tak belajar lagi, 40 tahun tak pergi masjid lagi, 40 tahun tak baca Quran lagi. Allah wal-i'azubillah. Kan? Ni berita terbaru. Saya tak tahu bila berlaku. Yang pemain bola Indonesia tu kan. Kita dah rasa main sukan ni sihat, umur panjang lah kan. Jadi pula berlanggar kepala katanya. Lepas tu koma. Nanti minggir. Nampak tak? Jadi maksudnya ialah bahawa kematian itu tidak semestinya dengan penyakit, dan kematian itu tidak semestinya dengan faktor umur. Maka bersiap sedialah kita. Di antara ciri-cirinya adalah qalilan minal laili ma yahjaun, bahawa sedikit tidur di waktu malam. Dan yang kedua ialah bahawasanya mereka-mereka ini ataupun golongan ini adalah mereka sentiasa istighfar kepada Allah di waktu sahur. Sebahagian ulama menambahkan, dia kata yang juga merupakan penawar hati iaitu banyakkan beristighfar, memohon keampunan, mengingati akan kematian, ziarah kubur, dan mengambil pelajaran mereka yang sudah terbaring di alam kubur, dan menyaksikan orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Sebab itu saya kata tadi, untuk merajinkan kita datang ke masjid, ke surau kan. Cuma lah ni susah sikit lah kan, melawat orang-orang sakit ni, sebab ada halangan-halangan SOP, ada kebimbangan COVID dan sebagainya. Okay. Dengan kita melihat berapa ramai orang yang lebih muda daripada kita, mereka terlantar di hospital, terlantar di rumah. Kalau kita kata kat dia kan, Along ataupun mat ni, kalau kau sihat ni agak-agak macam mana raji ke, insya-Allah saya dah serik dah katanya kan.
Itulah penyesalan orang yang apabila dia melalaikan. Kata Nabi dua kan. Nikmatani maghbunun. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat lapang. Berapa banyak di kalangan kita yang melupakan ataupun mengabaikan masa lapang yang Allah berikan. Demikian juga masa sehat yang Allah berikan. Maka kita gunakanlah masa yang lapang itu, insya-Allah di waktu kita sempit Allah bagi jalan keluar. Gunakanlah masa sehat, insya-Allah di waktu sakit Allah bagi kelapangan untuk diri kita. Mudah-mudahan walaupun kita tak dapat melangkah masjid dan surau dengan sebab faktor kesihatan tadi, Allah akan terus memberi ganjaran di sisi Allah. Seperti mana orang yang bekerja 55 tahun, lepas dia berpencin, duduk di rumah, pergi melancong, tapi tiap-tiap bulan jolok duit masuk. Tengok. Kalau manusia atau kalau majikan kita bekerja, Allah boleh bagi, kita dah tak bekerja dah. Tapi dengan jasa kita mungkin bekerja 30 tahun, 25 tahun dan sebagainya, dah pencin dah. Dah tak ada dah dalam kepala kita ni, dah tak ada dah pejabat-pejabat, cikgu ke apa ke ustaz, tak ada dah dalam kepala kita. Tu demo lah pula yang sedang bekerja. Kita mungkin tak ada dah, kalau ada pun mungkin nasihat-nasihat sikit-sikit lah kan. Tapi tiap-tiap bulan kita buka, kita jolok dalam bank, duit masuk. Bukan setakat tu, mati, dia meninggal dunia, tinggal bini dapat lagi. Terus lagi. Sebab itu baru ni saya dalam pengajian muslimat di apa nama ni, Kampung Jana, saya kata kat dia, cikgu, lama dah pencen. Ustaz, saya ni kira merugikan kerajaan katanya. Dia kata, kenapa cikgu cakap macam mana? Bayanglah ustaz, dia kata saya makan pencen dekat 30 tahun dah. Dia kata saya kerja pun tak sampai 30 tahun. Tengok. Dia lebih banyak makan pencen daripada makan gaji yang dia masa bekerja. Nampak? Siapa bagi pencen? Majikan lah ataupun kerajaan. Sekarang ni kerajaan kepada kerajaan siapa dia? Allah. Maka ketika mana kita sihat, kita bekerja dan berusaha untuk beribadah kepada Allah, bacaan Qurannya, sembahyangnya, sedekah dan sebagainya, insya-Allah di waktu tidak berupaya, walaupun dia tak buat amal ibadah, tapi dia punya kelebihan-kelebihan tersebut masih lagi didapati oleh orang-orang yang menggunakan kesihatan, menggunakan masa lapang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjadikan hati kita boleh terbawa kepada akhirat, maka di antaranya banyakkan istighfar, banyakkan mohon ampun kepada Allah. Kemudian ingatlah, banyakkan. Nabi SAW tak kurang daripada 70 kali tiap-tiap hari ingat akan mati. Itu Nabi kan? Kita ni tak ingat mati memang leceh. Nabi tak kurang 70 kali sehari semalam ingat akan kematian. Bukan kita minta mati dah kan? Kita ingat. Nanti saya sebutkan bagaimana Rabiatul Adawiyah. Okey. Kemudian ziarah kubur. Walaupun ada sebahagian puak-puak Wahabi ni dia kata apa? Ziarah kubur ni sesat, bid'ah kan? Ziarah kubur ni bukan kita nak nyembah kubur, tapi ziarah kubur itu adalah untuk melembutkan hati kita. Kita berfikir, kita dah terbayang orang yang berada di alam barzah tersebut. Kita yang masih hidup ni, kita gunakanlah peluang sebelum kita masuk ke alam barzah. Okey, iaitulah mengambil pelajaran mereka yang sudah terbaring di alam kubur dan menyaksikan orang-orang yang sedang dalam keadaan nazak ataupun sakaratul maut. Hari ini dia kan? Sebab apa nama itu, kata Nabi apa dia? Wa kafa bil mauti wa'za. Kata Nabi, cukuplah kematian itu menjadi pengajaran kepada kamu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Okey. 5 objek pemikiran. Makalah ini diambil daripada jumhur ataupun kebanyakan ulama, iaitu pandangan mereka. Dia kata apa? Sesungguhnya objek pemikiran itu ada 5.
Yang pertama ialah berfikir tentang ayat-ayat Allah. Hal ini dapat menimbulkan tauhid dan yakin. Kan? Tadi saya bacakan, nanti kita boleh tengok ayat tersebut pada muka surat 176. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kan? Dan pada diri kamu tak boleh fikir kan? Banyak dalam ayat Al-Quran suruh kita fikir. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Kan? Banyak. Wa fi anfusikum afala tubsirun afala tatafakkarun afala yasmaun. Semua ayat-ayat itu untuk menjadikan kita menjadi orang yang berfikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tuan-tuan muslimin, saya nak kongsi dengan tuan-tuan sedikit nah. Bahwasanya di antara ucapan Rabiatul Adawiyah. Ini Rabiatul Adawiyah tuan-tuan pernah dengar nama ni kan? Di antara sufi yang tersohor di kalangan wanita. Walaupun dia bukan sebaya dengan seorang sufi dan ulama tersohor. Malah kalau dia ni hidup di zaman Khulafaur Rasyidin, dia punya peringkat dia setanding dengan Ali, Umar, Abu Bakar dan juga Utsman ibn Affan rahimahullah taala. Itulah Hasan Al-Basri. Okey, Hasan Al-Basri juga adalah di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Okey. Nah, ketika Hasan Al-Basri cuba untuk meminang Rabiatul Adawiyah, tuan-tuan apa dia jawab? Dia kata, aku adalah miliknya. Sekiranya engkau ingin memiliki aku, maka mintalah aku kepadanya. Allah. Nak pinang lagu mana tu? Dia suruh Hasan Al-Basri pinang Rabiatul Adawiyah ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hari, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, dia pernah kirim kepada Hasan Al-Basri 3 benda. Kan? Kalau kita rasa tak boleh nak fikir tuan-tuan. Apa yang dia kirim? Pertama, dia kirim lilin. Yang kedua, dia kirim jarum. Yang ketiga, dia kirim rambut. Apa kemakna ni kan? Ni bukan mantra-mantra ni. Tapi hebatnya pemikiran Rabiatul Adawiyah ni, kita tak boleh jangkau dia punya kesufian dia, pemikiran dia. Okey. Apa makna ini semua? Rupa-rupanya maksud daripada Hasan Al-Basri Rabiatul Adawiyah, bahawa dia kata lilin ni menggambarkan kepada kita, bila kita nyalakan lilin ni, lilin ini adalah macam dunia. Kan? Lilin ni bila kita nyalakan, akan hancurlah lilin tersebut. Dunia ini, tuan-tuan ambillah. Di antara yang mengambil dunia sepenuhnya dan lupakan akhirat siapa dia? Namrus. Dengan tahta kekuasaannya. Demikian juga apa dia? Nabi Musa. Sampai ada di kalangan contoh Namrus. Ada sebab mengatakan yang Fir'aun ni. Tapi saya rasa yang Namrus. Hebat tak hebat dia ni? Dia minta kepada menteri dia untuk bina satu binaan yang tinggi. Dia kata dia nak naik ke langit. Dia nak panah ataupun dia nak bunuh Tuhan Nabi Musa. Sampai begitu dia punya bongkak, sampai begitu dia punya sombongnya. Okey, begitu juga dengan Qarun. Qarun dia punya kekayaan yang melimpah ruah, sampai dengan kekayaan dia dah jadi sombong. Dia dah lupa yang bagi nikmat itu adalah Allah, tapi dia kata inna ma utituhu ala ilmin indi. Dia dah lupa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Sebaliknya dia mengatakan bahawasanya
kekayaan yang aku dapat ini sebab aku ada pengetahuan. Dia boleh pusing. Maknanya dia konon-kononnya cara kita lani jadi pakar ekonomi lah. Pakar ekonomi, pakar pelaburan, pakar macam itulah. Akhirnya sama ada Namrus, sama ada Fir'aun, sama ada Qarun, sama ada Haman. Kan? Yang Haman ni pula perangai dia apa dia? Sampai melanggar perintah Allah demi mengikuti ketua dia, iaitulah Fir'aun. Haman ni adalah seorang yang sangat patuh kepada majikannya sampai pada peringkat bersekutu untuk melawan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyaz billah min zalik. Itulah gambaran yang diberikan oleh Rabi'atul Adawiyah. Lilin ini adalah merupakan gambaran dunia. Okey. Kemudian dia kata apa? Rupa-rupanya dia kata jadilah engkau seperti jarum. Apa dia jarum ni? Jarum itu adalah bekerja meskipun tidak ada apa-apa. Jarum kan? Kita cucuk benang kan? Siap jahit. Kalau kita tengok dekat kedai contohnya, ada berapa ratus, berapa ribu dah baju yang dah siap kan? Jarum tetap jarum, tak ada apa, sampai dia tumpul dan sebagainya. Nah, inilah menggambarkan kepada kita bahwasanya kita buat perkara tersebut walaupun mungkin di dunia ini nilainya kita tak nampak, tetapi kita buat kerja tersebut adalah sebab perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berputus asa, buat dan buat, lakukan dan lakukan sampailah kita meninggalkan dunia ini. Okey. Kemudian dia kata apa? Ketika engkau telah melakukan dua hal ini, 1000 tahun bagimu akan menjadi seperti sehelai rambut. Tak ada apa. Kan? Sebab itu yang kita bincang sebelum ini, perbezaan antara orang yang wara' dengan orang yang qanaah. Dia ada dua beza tu nah. Qanaah, wara'. Okey. Orang yang qanaah ni, kita kadang qanaah pun tak dapat nah. Qanaah adalah orang yang mengambil dunia ini benda yang halal-halal sahaja. Yang syubhat pun dia tak ambil dah. Haram lagilah tak ambil. Itu orang yang qanaah. Memang dia akan pastikan bahawa makanan ke apa-apa sekalipun, dia akan pastikan itu adalah benda yang halal. Itu orang yang qanaah. Orang yang wara' ni bukan setakat dia mengambil yang halal sahaja, tetapi di kalangan yang halal itu pun dia tidak mengambil lebih daripada apa yang dia perlukan dalam kehidupan dia. Kan? Kan? Contoh, kalau orang yang wara' ni, kalau kereta, janji kereta tu tip-top, walaupun tak besar, lancar perjalanan dia ke pejabat, lancar dia nak pergi masjid, dah. Dia tak perlu pun. Yang wara' ni tu jaranglah, termasuklah diri saya, masuklah ustaz-ustaz ke. Yang wara' ni selalunya di kalangan orang sufi. Kalau ada tuan-tuan jumpa ustaz sufi, tuan-tuan akan jumpa lah. Memang wara' sungguh. Kan? Maknanya kalau kereta pun, janji kereta ni boleh menyelesaikan masalah dia. Dia tak ganggu untuk pergi ngajar, pergi masjid, untuk pergi jabat, balik kampung. Dah. Begitu juga rumah. Kan? Janji rumah yang dia buat itu, Allah, saya kesian, rasa simpati nah. Dengan nasib bila dah surut air ni kata nak naik pula air ni. Bila surut air ni, Allahu Akbar, ada orang yang menangis, duduk kat tangga, tinggal tangga je, tangga batu, tinggal tangga je, rumah dah tak ada dah, tak tahu tang mana dah. Ada seorang yang pelakon dan juga pelawak tu, apa nama dia dah. Nah, tuan-tuan, lagi 10% katanya rumah tu nak siap. Dia bina tu, dia kata ada 10,000, dia lama dah dia buat rumah tersebut. Dan insya-Allah dia kata dalam ni, dalam masa bulan 12 ni insya-Allah dia akan masuk dalam rumah tersebut. Tapi apakan daya? Tak tahu. Tinggal tapak lah. Allahu Akbar. Inilah satu kehidupan bila Allah nak ambil. Banyaklah saya
segan nak ulas apa yang banjir di Selangor ataupun di Kuala Lumpur tersebut, sebab saya tak nak ada hati-hati yang tergores lah. Tapi saya satu je nasihat saya, jangan sampai ada orang yang kutu Allah. Sebab apa kata Allah? Wa ma nuhlikal qaryata illa wa hum zalimun. Allah tidak akan memusnahkan. Nanti ada dalam ni depanlah kan, waktu tak mengizinkan. Maknanya apa-apa yang telah Allah berikan ujian, bahasa halusnya. Kalau saya kata musnahkan tu bunyi kasar kan. Ujian-ujian yang Allah berikan kepada manusia, puncanya adalah dari segi manusia itu sendiri. Kenapa Allah buat? Allah nak tegur, Allah nak peringat. Maka di antara yang ada orang kongsikan, dulu dia kata sebelum rumah kita ni musnah, tak ada pula kita sembang macam ni, dia kata. Ada di kalangan yang hilang tempat tinggal tersebut, duduk tinggal tapak je. Ada masa pula sembang, ada masa pula tanya khabar. Sedangkan waktu sebelum hilang rumah tersebut, dia kata kita dulu adalah nak jumpa pun susah, masing-masing pakak sibuk. Begitu juga di antara orang yang kongsi. Ada satu masjid tu imarah sungguh, sampai makan minum pun dalam masjid. Yang sebelum itu katanya saya tak pasti maksud di situ lengang tu orang tak sembahyang ke ataupun orang sikit, wallahu alam. Nah, apapun bahawasanya, seperti yang saya katakan tadi, saya takut tersalah cakap, nanti ada orang yang terasa. Tapi itulah satu hakikat di atas muka bumi ini, apa yang kita miliki bukan kita punya. Kereta, rumah, anak bini, itu adalah milik Allah. Maka kita manfaatkanlah kereta, kita manfaatkanlah kesihatan, kita manfaatkanlah duit, kita manfaatkanlah rumah, masjid dan sebagainya, selama kita boleh gunakan sebelum Allah ambil dia. Hal ini dapat menimbulkan tauhid dan yakin, berfikir tentang anugerah kenikmatan Allah. Hal ini dapat menimbulkan mahabbah dan syukur, berfikir tentang janji Allah. Nanti saya ni dia punya kesimpulan dia nah, ataupun dia punya matan dia, syarah dia nanti saya banyak ni. Saya tak perlu ulas yang ini sebab ada ulasan di belakang. Hal ini menimbulkan kecintaan. Nah, berfikir tentang janji Allah, hal ini menimbulkan kecintaan dari akhirat. Berfikir tentang ancaman Allah, hal ini menimbulkan rasa gentar dan takut melakukan maksiat. Dan berfikir tentang kekurangan diri sendiri dalam mengabdi dan taat kepada Allah, padahal Allah begitu baik kepadanya. Hal ini akan membuahkan rasa malu kepada Allah. Okey. Pertama tentang berfikir. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, tidak ada ibadah yang melebihi keutamaan melainkan berfikir. Sementara sebahagian orang yang arif berkata berfikir itu pelita hati. Jika dia hilang ataupun padam, maka tiada lagi sinar di hati. Disebutkan dalam sebuah hadis, berfikir 1 saat, yakni 1 jam, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Nah, apa maksud berfikir sini? Dia fikir tentang bagaimana nikmat yang Allah berikan kepadanya dia dah gunakan sebelum. Dia berfikir bagaimana ibadah dia. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, berapa banyak orang yang melakukan ibadah, dia tak pernah terfikir pun ibadah aku ini betul ke tidak. Kalau kita, ibadah kita, sembahyang kita, apa-apa juga ibadah yang kita lakukan berdasarkan ilmu, memang kita duduk dalam majlis ilmu, tak ada masalah. Yang kita bimbang ialah apabila mana ada manusia, dia lihat apa yang dia buat hampir sama dengan apa yang orang buat. Tetapi hakikat yang sebenar, apa yang orang buat tak sama pun apa yang dia buat. Nah, kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran fawailul lil musallin? Kenapa Allah sebut fawailul lil musallin? Nerakalah atau celakalah bagi orang yang sembahyang.
Bayang pun celaka juga kan. Maka Allah sebutkan di antara ciri-ciri manusia yang celaka walaupun dia sembahyang, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sembahyang tapi pikiran entah ke mana, tak ingat Allah pun. Malah rakaat tak ingat. Kan? Rakaat tak ingat ni menyebabkan pemikiran kita tak khusyuk kepada Allah. Sebab itu siapa-siapa di kalangan kita yang jenis sembahyang tu kerap sangat terlupa rakaat. Jalan yang paling selamat ialah duduk sembahyang berjamaah. Itu je. Nah, kalau ada di kalangan kita ni, saya ni ustaz betul lah ustaz, kerap sangatlah. Kadang-kadang maghrib 2 ke 3. Kadang-kadang asar, kadang-kadang zuhur. Kerap sangatlah ustaz. Cara dia ialah kita pergi join solat berjamaah. Confirm selesai. Siapa? Kita ikut jalan orang ramai. Orang bangkit kita bangkit. Mana ada aku yakin 3 dah ni. Kan? Betul? Padahal 4 dah. Orang salam dia tak mau salam, ditambah 1 lagi. Siapa kita? Orang ramai semua bangkit. Orang lain semua salam. Yang dia tak mau salam, dia apa? Dia kata aku yakin baru 3. Siapa kita? Itu di antara yang boleh menyelamatkan seseorang. Okey, yang terakhir untuk pagi ini, Syekh Al-Hafni berkata, berfikir mengenai makhluk ciptaan Allah, berfikir tentang sakaratul maut, berfikir tentang siksa kubur, berfikir tentang ketakutan-ketakutan pada hari kiamat, itu lebih baik daripada banyak beribadah, kerana dalam berfikir seperti itu membuahkan kebaikan. Tapi jangan setakat fikir je. Kan? Macam orang berangan je, buatnya tidak. Ada satu apa? Satu dia buat dalam bentuk lagu lah. Okey. Dia ni makan kuat, kerja malas. Berangan cukup kuat. Jadi dia ni orang kampung. Baiknya bini dia ni tiap-tiap pagi buat bekal untuk makan tengah hari nanti. Dekat sebulan dah. Yang bocor rahasia ni jiran sebelah pula beritahu. Contohlah, Kak Teh, bila dia kata nak pelapang kamu punya kebun tu, dia kata borok-borok babi-babi, dia kata dok berkumpul kat situ. Geramlah kawan. Bukankah suami saya, dia kata dah hari-hari dekat sebulan dah menebah. Mana ada, dia kata. Rupa-rupanya suami dia ni bila sampai dekat tapak kebun dia tersebut, sampai kat situ, dia kata ni kalau tebah ni sini, pokok ni tumbang, rebah ke sana, ini tumbang ke sini. Macam tu. Berangan je lebih. Tak apalah, dia kata tidur dulu lah. Tidur bawah pokok. Memang sedap, sejuk. Lepas tu pukul 12 buka bekal makan. Lepas tu duduk berangan pula. Petang dah ni, pergi balik rumah. Balik rumah pula, tunjuklah kat bini, konon-kononnya letih lah apa semua. Bini pun sayang lah. Nampak tak? Akhirnya kebun tak terusik pun, angan-angan je. Ni sini tumbang, ni tumpang ke sana, ini lapang sini. Nanti bila dah bakar, dia kata kemudian bersihkan, tanam padi 6 bulan. Memang berangan sungguh. Ini yang dimaksudkan berfikir di sini ialah bila dia fikir tentang sakaratul maut, maka disediakan amal macam mana supaya senang mati. Bila dia fikir tentang siksa kubur, maka dia buatlah apa dia amal-amal untuk lepas daripada persoalan-persoalan di dalam kubur. Bila dia fikir bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala pada hari kiamat, banyaklah ayat-ayat Quran menggambarkan bahawasanya di hari kiamat semua pakat tunduk belaka, tak berani. Walau tara ijil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, maka mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dia fikirkan bahawasanya di hari kiamat semua manusia akan menyesal. Okey, maka dia buatlah persiapan
dengan sembahyang fardunya, sembahyang sunatnya, puasa Ramadannya, puasa sunat isteri kami dan sebagainya. Sedekah kalau dia wajib zakat, dia bayar zakatnya. Kalau yang sedekah sunat dan sebagainya, hubungan silaturahimnya, insyaallah ini adalah terlebih baik bagi orang-orang yang tak berfikir masuk waktu sembahyang, tak berfikir masuk waktu sembahyang. Ini adalah lebih baik bagi orang yang berfikir tentang sakaratul maut, siksa kubur, dan juga betapa dahsyatnya pada hari kiamat. InsyaAllah kita akan sambung nanti, masih lagi berkenaan dengan kelebihan berfikir. Apa kata Khalid Ar-Rashid? Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab ini dapat menjadi pengajaran kepada kita. InsyaAllah ta'ala kita jumpa lagi tahun hadapan. Tahun A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah segala dosa kami, dosa anak dan istri kami, kedua ibu bapa kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah. Kami masih lagi ingin meneruskan ibadah kepadamu ya Allah. Berilah peluang kepada kami dan berilah kelapangan kepada kami ya Allah pada masa-masa akan datang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau jauhkanlah daripada kami segala bencana, segala halangan-halangan untuk kami melakukan ibadah kepadamu, terutamanya ya Allah virus yang melanda pada hari ini bukan setakat di Malaysia, malah juga di dunia. Maka sejahterakanlah kami, lapangkanlah kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh keberkatan dan rahmat-Mu, dan peliharalah kami ya Allah selepas daripada ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallama walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.